Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Cikgu Al ucapkan kepada murid-murid tahun 5 Cikgu Al pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar sejarah tahun 5 bagi unit yang ke-7 iaitu yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah Istiadat Pertabalan yang di-Pertuan Agong dan juga bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Cikgu Al percaya bahawa murid-murid Cikgu Al pada hari ini semuanya sudah bersedia dan bersemangat untuk belajar sejarah tahun 5 dengan Cikgu Al. Jadi mari kita belajar. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran murid dapat nombor 1 menyatakan istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Kedua, menyenaraikan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Baiklah, kita teruskan pelajaran kita. Cuba murid-murid lihat gambar ini. Ini ialah yang di-Pertuan Agong bersama dengan Permaisuri Baginda. Baiklah, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Permaisuri Baginda Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan pelajaran, cikgu akan buat sedikit ulang kaji. Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Utama Negara. Kuasanya tertakluk dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan persekutuan ini ialah undang-undang tertinggi negara kita. Yang di-Pertuan Agong dilantik oleh Majlis Raja-Raja melalui sistem penggiliran yang unik. Siapakah anggota Majlis Raja-Raja? Majlis Raja-Raja dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu dan 4 orang yang di-Pertua Negeri. Tempoh perkhidmatan yang di-Pertuan Agong adalah selama 5 tahun. Selepas 5 tahun, Baginda akan ditukar dengan YDPA yang baru. Sekarang kita akan belajar tentang istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Selepas proses pemilihan dilaksanakan, yang di-Pertuan Agong yang dipilih akan dimasyhurkan dalam Majlis Istiadat Pertabalan. Majlis Istiadat Pertabalan yang di-Pertuan Agong ini dilaksanakan di Istana Negara. Murid-murid pernah lihat Istana Negara? Istana Negara ialah seperti di dalam gambar yang cikgu tunjukkan ini. Ini adalah Istana Negara. Baiklah, istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong yang pertama. Yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Baiklah, yang kedua. Yang di-Pertuan Agong menandatangani surat sumpah memegang jawatan yang disembahkan oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja. Baiklah, yang ketiga. Perdana Menteri membacakan watikah pengisytiharan di hadapan yang di-Pertuan Agong pada Majlis Istiadat Pertabalan. Baiklah, yang keempat. Yang di-Pertuan Agong mengucup keris kerajaan sebagai Ketua Utama Negara pada Majlis Istiadat Pertabalan. Kamu lihat gambar, Baginda mengucup keris kerajaan sebagai tanda Baginda sebagai YDPA yang baru. Baiklah, yang kelima. Yang di-Pertuan Agong melafazkan ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama pada Majlis Istiadat Pertabalan.
Baiklah, cikgu akan perkenalkan kata kunci bagi istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, istiadat melafazkan sumpah. Maksudnya, yang di-Pertuan Agong ini akan melafazkan sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Yang kedua, menandatangani surat sumpah. Selepas baginda melafazkan sumpah, baginda perlu menandatangani surat sumpah. Yang ketiga, membacakan watika pengisytiharan. Perdana Menteri yang akan membaca watika pengisytiharan. Baiklah, yang keempat, mengucup keris kerajaan. Siapakah yang akan mengucup keris kerajaan? Yang di-Pertuan Agong akan mengucup keris kerajaan sebagai tanda ketua utama negara. Yang kelima, melafazkan ikrar. Baiklah, yang akan melafazkan ikrar ini semestinya yang di-Pertuan Agong akan melafazkan ikrar bagi menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama pada Majlis Istiadat Pertabalan. Baiklah, murid-murid perlulah hafal dan ingat kata kunci yang cikgu telah sediakan ini, iaitu terdapat 5 kata kunci. Baiklah, seterusnya kita akan lihat bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Yang di-Pertuan Agong menjalankan pemerintahan kerajaan berdasarkan perlembagaan persekutuan. Sebagai ketua negara, bidang kuasa yang di-Pertuan Agong merangkumi perundangan, eksekutif dan kehakiman. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kuasa yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, yang di-Pertuan Agong ialah Ketua Agama Islam bagi negeri baginda dan negeri-negeri tidak beraja, iaitu negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Bidang kuasa yang kedua, yang di-Pertuan Agong berperanan melantik Perdana Menteri dan anggota Kabinet Malaysia. Baiklah, bidang kuasa yang ketiga, yang di-Pertuan Agong berperanan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Untuk pengetahuan murid-murid, Bumi Putera ini merujuk kepada kaum-kaum Bumi Putera yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Baiklah, bidang kuasa yang di-Pertuan Agong yang keempat, yang di-Pertuan Agong juga menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain sebagai warga negara ataupun rakyat Malaysia. Bukan sahaja hak kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera, tetapi kepentingan kaum-kaum lain juga tetap dijaga oleh yang di-Pertuan Agong. Baiklah, bidang kuasa yang di-Pertuan Agong yang kelima, yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Bidang kuasa yang keenam, yang di-Pertuan Agong berperanan memperkenankan rang undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Parlimen ini merujuk kepada Badan Perundangan, tempat di mana undang-undang digubal ataupun dibentuk. Baiklah, bidang kuasa yang ketujuh ialah yang di-Pertuan Agong berkuasa untuk memanggil, memberhentikan dan membubarkan Parlimen. Seperti yang cikgu beritahu sebentar tadi, Parlimen ini merujuk kepada Badan Perundangan di mana undang-undang digubal di Parlimen. Bidang kuasa yang di-Pertuan Agong yang ke-8, yang di-Pertuan Agong mengurniakan darjah kebesaran
bintang dan pingat kepada mereka yang berjasa pada negara. Baiklah, ini adalah secara ringkas bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Mari kita lihat sekali lagi. Yang pertama, yang di-Pertuan Agong menjadi ketua agama Islam bagi negeri baginda dan negeri-negeri tidak beraja. Yang kedua, baginda juga melantik Perdana Menteri dan anggota Kabinet Malaysia. Seterusnya, yang ketiga, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Yang keempat, menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain yang menjadi warga negara Malaysia. Yang kelima, baginda merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Yang keenam, memperkenankan rang undang-undang. Yang ketujuh, berkuasa untuk memanggil, memberhentikan dan membubarkan parlimen. Dan yang ke-8, mengurniakan darjah kebesaran, bintang dan pingat kepada orang yang telah berjasa kepada negara. Terdapat 8 bidang kuasa yang di-Pertuan Agong yang perlu kamu ingat. Baiklah, seterusnya, yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi kita sebagai rakyat perlu menerima dan akur kepada undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan. Baiklah, prinsip kedua dalam rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara telah menjadi panduan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk patuh, taat dan setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang di-Pertuan Agong juga merupakan simbol perpaduan rakyat. Semua rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum mestilah menunjukkan taat setia kepada raja iaitu Yang di-Pertuan Agong. Dari situlah kita boleh nampak betapa bersatu padunya rakyat Malaysia dan kita patuh kepada raja kita iaitu Yang di-Pertuan Agong. Sekian saja daripada Cikgu Al. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.